Hari ini kita akan masuk tajuk barulah, part 7, Geometry Coordinate. Ada orang masuk. Okay, kita akan masuk tajuk baru, Geometry Coordinate. Tajuk ini dia sebenarnya banyak melibatkan apa yang kamu belajar sebelum ini. Cikgu sudah cek awak punya sukatan, semasa tingkatan 2, kamu ada belajar tajuk coordinate. Ulang kaji sikit. Ingat ke kalau cikgu kata cari jarak antara jarak dalam sistem koordinat kartesian. Maksudnya contohnya cikgu pagi sekarang kamu ada 2 titik. Titik 25. Okey. Kamu ada titik 25, kemudian kamu ada titik 47 contohnya. Lepas tu soalan tanya, apakah jarak di antara 2 titik ini? Ingat benda ini dah. Rumus mungkin tak hafal, tapi boleh bayangkan sikit apa bentuk rumus dia. Boleh. Yang apa bentuk rumusnya lebih kurang? Punca. Ya, okey, ya betul lah. Punca Punca kuasa kuasa 2. Okey, ada punca kuasa 2. Lepas tu X 2 tolak X1 kuasa 2 tambah I2. Okey. So, bagi saya yang pentingnya kamu tahu rumus ini. Kewujudan rumus ini. Hafal tak hafal itu bukan masalah besar sebab dalam exam rumus untuk jarak akan dipekarkan. Okay? Rumus untuk jarak akan dipekarkan. So kalau kamu kata cikgu saya tak ingat rumus, tak apa, buka depan cari saja dalam senarai rumus. Tapi jangan sampai cikgu saya pun tak tahu ada rumus ini. Kalau macam itu cikgu tak boleh tolong lah. Okay? So ini yang belajar dalam tajuk 7 tingkatan 2. Okay, kita cuba buat sikit Kita cuba buat sikit untuk ini. So kita main masukkan. Okay, soalan pertama saya, antara 2 titik yang cikgu tulis itu, siapa ialah S1Y1? Macam mana buat keputusan? 25 ke 47 itu ialah S1Y1. Ataupun kita kata titik pertama kita. Di sini kita ada 2 titik kan? Kita ada S1Y1, ini titik pertama. Lepas tu kita ada S2Y2, titik kedua kita. So sekarang soalan saya, macam mana nak buat keputusan mana satu ialah titik pertama, mana satu ialah titik kedua? 25 ialah titik kedua. Titik kedua. Mesti ke? Tak mestinya. Tak semestinya. Okey, betul So sebenarnya tak kisah siapa titik pertama, siapa titik kedua. Tapi macam kawan kamu tadi kata, cikgu 25 itu saya nak jadi titik kedua. Boleh. Tapi kamu kena ingat bila kamu kata titik 25 ialah titik kedua, maka automatiklah 47 maka automatik 47 ini. Okey, 4. Kenapa ni? Okey. 47 ini ialah titik pertama. Dengan kata lain, so ini mesti merupakan apa dia? Okay, S1Y1. Ini mesti merupakan S2Y2. Okay, kamu tak boleh kata macam ini Okay, katakan ini 25, ini 47. Lepas tu kamu kata, cikgu ini S2. Tapi saya punya Y2 di sini. Ini Y1. Ini Y1, ini S2. Bukan. Ini S1. Okay, ini S1. Maksud kamu ialah tiba-tiba kamu punya titik pertama kamu sini dan sini. Lepas tu titik kedua kamu pula ini dengan ini.
S2 Y2. Itu tak boleh. Kalau buat macam ini, salah. Boleh Boleh. Dia mesti S1 Y1 mesti datang daripada koordinat yang sama. Kalau kamu tengok cikgu warnakan, dia warna hijau mesti datang daripada satu titik. Warna kuning mesti datang daripada satu titik. Dia tak boleh campur-campur macam apa yang cikgu tulis di bawah itu. Ini kamu kena ingat So kita main isi nombor. Punca kuasa 2. S2. S2. Halo. Isilah. S2. 2. S2. 2. 1. Dolar 4. 4. Y2. 5. Dolar 7. Tolak 7. Okey, cikgu nak semua orang tekan kalkulator. Cikgu nak jawapan. Semua orang tekan sebab biasanya bila cikgu suruh semua orang tekan, kamu mesti tekan sebab cikgu lupa ada masalah tekan kalkulator Ada orang tutup banyak ni. Kejap. Sorry. Jawapan 6. Semua orang dapat 6 ke? Kawan kamu kata dapat 6. Semua orang dapat 6 ke? Jawapan ni salah sebenarnya. Ada orang dapat nombor selain daripada ini? Dapat point. Ya, dapat point. Kamu dapat apa point tu? Nak tukar kepada pecahan boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. So tak apa. Bagi jawapan dalam nombor perpuluhan. 2.828. Boleh. Kamu boleh bagi sampai 3 tempat perpuluhan pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya 2 So kalau siapa nak bagi saya 2, kena bagi saya 2.83 Jangan bagi saya 2.82 dah. Tak kisah you ambil berapa tempat perpuluhan, yang belakang mesti buat pundakan Lebih daripada 5, kita kena naik 1 tambah 1 lah. Kalau nak bagi saya sampai 3 tempat perpuluhan macam kawan ini, tak ada masalah. Kenapa dapat 6 ini? Cikgu tanya, orang yang dapat 6 ini, ada tak awak tekan kurungan di sini? Kan ada 2 kurungan. Beritahu kalkulator, kamu punya punca kuasa rumah. Cikgu selalu suka kata hubung rumah ini dari sini sampai sini. Kalau kamu tak buat kurungan di situ, dia akan faham sampai sini saja. Dia punya kurungan sudah putus. Dia punya hubung rumah sudah putus. Boleh? Orang 6 tadi tu cuba tekan sekali lagi. Bukan dia seorang saya rasa. Yang lain tu. Sesiapa yang dapat 6 tu cuba tekan sekali lagi. Pastikan kamu boleh dapat 2.828. Siapa lagi ada masalah? So ini yang awak belajar dalam tingkatan 2 tajuk 7. Sebenarnya ada lagi lah. Yang ini ialah cikgu bagi 2 titik, cikgu bagi jarak. Ada juga pula soalan cikgu sudah bagi jarak, saya tanya titik. Tapi secara amnya kita akan gunakan rumus inilah. Dan nanti kita akan banyak juga dalam tajuk ini Ini kepada yang seterusnya yang kamu belajar semasa tingkatan 2. Kita buat revision sikit belum siap lagi tajuk ini. Tajuk ini ada satu lagi ialah berkaitan dengan titik tengah. Siapa boleh ingat rumus dia lebih kurang macam mana? X1 tambah Y. Ada bahagi 2. lebih kurang lah walaupun hafal ada sikit salah So
Inilah rumus dia. Sekali lagi tak payah risau sangat. Rumus ini dipekarkan dalam, cikgu ikut awak sudah. Okay. Rumus ini dipekarkan dalam exam ya, tak ada masalah. S1 tambah S2 per 2, kemudian koma Y1 tambah Y2 per 2. Sebab titik koordinat ialah satu. Kejap, saya rasa ada orang masuk. So, titik tengah ialah satu koordinat. So, itulah rumus dia pun kamu nampak macam koordinat. Kita ada X, kita ada Y, kemudian kita ada kurungan. Dalam exam kalau kamu lupa letak kurungan, dikira salah sebab dia mesti dalam bentuk koordinat. Okay, so sebagai contoh cikgu semua bagi contoh yang paling asas punya Katakan cikgu bagi titik kamu ialah 5, 10 dan 4, -2. So, sekali lagi soalan saya, yang mana satu ialah titik pertama, S1, Y1 kita? Mana satu ialah S1, Y1 kita? S1, Y1 kita. Halo. Anybody boleh jawab? Ataupun tak kisah? Ataupun mesti mana satu? Macam mana buat keputusan? Yang mana satu ialah titik pertama kita? Tak usah. Tak Mana satu? Okey, kamu nak mana satu? Cikgu ikut kamu. 5, 10. Keluar. Bukan kita mesti ini, hanya sebab kawan ini jawab dulu. Yang lain tu semua silent punya. Okay, lepas tu titik kedua. So kalau tadi 5, 10 itu ialah titik pertama, maka tak ada pilihan lain, ini mesti jadi titik kedua. Kamu tak boleh kata, cikgu saya suka 5, 10, saya tak suka negatif. Maka titik pertama saya 5, 10. Titik kedua saya pun nak 5, 10. Itu tak boleh lah. Okay. Dan sebenarnya tak boleh juga macam tadi yang cikgu bagi penerangan di mana kamu kata cikgu saya titik pertama inilah S1 tapi ini Y1 saya. Lepas tu cikgu inilah S2. Inilah S2 Y2 saya. Sebenarnya tak boleh walaupun untuk rumus ini kalau kamu ganti masuk jawapan dia adalah sama. Tapi konsep kalau kamu buat macam ini memang salah. Boleh? Tapi cikgu tidak menafikan kalau kamu buat macam ini untuk rumus ini masuk elok saja. Cikgu tak ada masalah, jugalah itu jawapan dia. Okay. Tapi dari segi konsep adalah salah. Dia boleh betul sebab kita punya rumus ialah tambah. Bila benda itu ialah tambah, siapa tulis dulu? Contohnya ini. Kalau ikut saya, kalau ikut saya, cara yang betul kalau kita pakai, kita sepatutnya ialah S1 iaitu 5 tambah S2 kita 4 per 2 kan. Lepas tu Y1 10, Y2 -2 per 2. Kalau kamu buat ini kalau kamu buat ini yang salah punya, kamu akan buat S1 5, S2 4. Bila Y1 -2, Y2 10 per 2. Okay. Jawapan dua ini memang sama. Memang sama, tapi dari segi konsep adalah salah. Tetapi kenapa dia boleh jadi sama? Sebab masalah kita, rumus kita ialah tambah. 10 tambah -2 dalam matematik dia sama nilai dengan -2 tambah 10. Itu sebabnya kenapa cikgu saya boleh buat untuk ini. Tadi yang punya pula tak boleh. Tadi punya sebab tolak. Dalam matematik 1 tolak 2 tak sama dengan 2 tolak 1. So kalau kamu buat benda ini terbalik-terbalik itu terus dapat jawapan salah. Tapi kali ini untuk rumus ini, alamak, kejap.
Okay. Untuk rumus ini ialah tambah. Dalam matematik 1 tambah 2, 2 tambah 1 adalah sama. Sebabnya kamu pakai dia, awak dapat jawapan betul. Tapi cikgu terpaksa cakap dari segi konsep benda ini adalah salah. Okay? So cikgu harap kamu tak buat kerja ini. Kalau kamu buat kerja ini, cikgu tak akan tolak markah kamu kalau soalan saya adalah tanda titik tengah. Kamu terselamat. Tapi nanti akan menghadapi masalah bila awak buat soalan lain. Ini boleh, itu tak boleh, ini boleh, itu tak boleh. Lalas awak pening. So, lebih baik awak hafal, memang tak boleh. Titik pertama, kalau saya sudah pilih 5 sebagai S1, tak ada pilihan lain. 10 mesti merupakan Y1. Jangan terbalik-terbalik. Ini sebab sangat bahaya. So, dapat jawapan? Apa jawapan kita? Halo, apa jawapan kita untuk ini? Hai. 4.5. Okey, nak bagi saya 4.5 pun boleh. Tapi kalau siapa nak bagi saya 9/2 pun boleh. Siapa nak bagi saya 4/1/2 pun boleh ya, tak kisah. Okey, belakang. Koordinat Y. 4. Ini mesti bagi 4. Kalau siapa bagi saya 8/2 tak boleh sebab belum direkaskan. So dalam exam kamu boleh bagi saya ini ataupun ini. Mana-mana satu. Tapi jangan bagi cikgu ketiga-tiga. Okey. Kamu bukan jangan nak bagi tiga-tiga. Kalau awak bagi tiga-tiga, kena tiga-tiga betul. Sebab apa kita nak cari masalah sendiri kan? Sudah buat satu betul, kita cuba bagi cadangan lagi. Makin banyak kita cakap, makin banyak kita salah. Matematik dengan bahasa lain sikit. Orang matematik, orang sains, dia kurang cakap. Kalau benda itu boleh wakilkan dengan 4.5, 4. Dia cakap macam tu saja. Dia tidak akan huraikan banyak. Dia tak akan cakap, oh koordinat 4.5, 4. Cukup bolehlah ditulis dalam keadaan 9/2, 4. Boleh juga tulis dalam 4.5. Jangan tulis cakap banyak. Sebab bila kamu cakap banyak, senang kamu lakukan kesalahan. Dia lain dengan bahasa. Bahasa kalau kamu tulis karangan, kamu kena huraikan. Kalau tak huraikan, maka tak tinggi. Kan? So, kalau bahasa sains lain. Sains kita tak payah cakap banyak, tapi kita kena bagi fakta yang tepat. Okay? So, bila kamu ada 3 jawapan ini, tulis saja mana-mana satu mencukupi. Sebab ini sebenarnya semua merujukkan titik yang sama. Hanya satu dalam nombor perpuluhan, satu dalam pecahan tak wajar, satu dalam nombor campur. Ini yang awak belajar dalam tingkatan 2, tajuk 4 yang akan digunakan untuk tajuk inilah. Selamat dia jalan bersama. Padahal yang kedua ya, di jalan bersama. Okey. So, satu lagi tajuk yang ada kaitan ialah dalam tajuk 10 tingkatan 2. Kecerunan garis lurus. Okey. Jadi, bila cakap kecerunan garis lurus, apa yang terbayang dalam otak kamu? Apa rumus ke? Ataupun apa maksudnya kecerunan positif? Apa yang kamu ingat? Halo. Wakil. Okey. Apa yang kamu ingat? Rumus ke ataupun masuk kecerunan ke? M sama dengan M sama dengan Y2 tolak Y1 okay. Ya. Okey. Rumus ini sorry ya, hafal sendiri ya. Exam tak pekakan. Okey, rumus kecerunan tidak dipekakan dalam exam, kena hafal sendiri ya. Okey, apa lagi? Negatif Y per X. Sorry, negatif Y per X. Y per S. Apa itu Y sebenarnya? Kita Y. Pindasan Y. Jangan sebut Y saja. Nanti koordinat Y pun awak masukkan. Sebab dia mesti pindasan Y. Ini pindasan X. Apa maksud pindasan Y?
Kita ada belajar. Oh, rupanya hari itu saya tak payah terangkan. Kamu belajar sebelum ini. Waktu kita terangkan tajuk gradatif pun ada pindasan Y, pindasan X kan? Apa tu pindasan Y? Garis yang memintas spasi Y. Garis memintas spasi Y. Kalau pindasan S, garis memintas spasi X. Okey, ada lagi tak rumus-rumus berkaitan dengan kecerunan? Ada lagi? Okey, ada lagi. Ada. Ni apa? Apa dia? Apa you cuba cakap sikit-sikit, cikgu cuba tangkap apa dia nak cakap. Apa dia? Mengufuk, Jajak. Apa dia? Tak ingat. Sikit-sikit. Belah teacher? Tak apa. Apa dia? Saya Apa lupa itu? lah. Apa dia? Saya lupa lah. Lupa apa. Okey. Ada lagi sesiapa selain daripada kamu ingat ada dua rumus ini? Ada lagi tak yang kamu belajar dalam tajuk kecerunan yang boleh terfikir dalam otak kamu? Apa maksudnya kecerunan positif? Kamu ada belajar ini kan? Kamu ada belajar ini dua rumus yang kamu belajar di sini. Okey. Nanti kita akan tengok dua rumus ini. Lepas tu kamu ada belajar lagi. Kecerunan kamu positif. Kecerunan kamu negatif. Kecerunan kamu kosong. Kecerunan kamu tak tertarif. Apa maksudnya empat ini? Adakah langsung tak boleh fikirkan ke? Lupa je. Sebab cikgu baca buku rujukan kamu, cikgu nampak ada benda ini. Lupa. Yang ada kanan kiri. Lupa je kan? Bukan belum ada. Sebab kalau kamu langsung lepas cikgu sebut pun kamu tak boleh ingat, maksudnya benda ini awak belum belajar. Kalau cikgu sebut, oh ya cikgu rasa ada lah benda ini, itu maksudnya terlupa. Cikgu, teacher yang rumus jarak menegak bahagi jarak melintang. Rumus yang mana satu? Rumus yang pertama ke rumus yang kedua? Tak, yang saya baru ingat. Oh, rumus baru. Okey. Ya. Okey, ada satu lagi rumus sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. okey, jarak mencancan bahagi jarak mengufuk. Okey, betul. Okey, ada lagi? Ada lagi? Okey, tak ada. Kita tengok balik semua ni ya. Okey, so kita tengok dulu jenis-jenis kecerunan yang ada. Kecerunan positif, kecerunan negatif, kecerunan kosong, kecerunan tak tertarif. Okey, apa maksudnya kecerunan positif? Dia berada di belah Kanan. Kanan Okey, graf. dari kiri ke kanan, graf itu akan nampak Dari kiri ke kanan. tak ingat. Guys. Okey, tak apa. Sebelum cikgu terangkan ini, pergi sikit untuk tingkatan 3 dulu, baru cikgu nak balik sini ya. Tingkatan 3, kamu ada tajuk garis lurus. Kamu ingat lagi tak apa maksudnya persamaan garis lurus bentuk kecerunan? Kecerunan pindasan. Ingat benda ini tak? Kalau kamu ingat benda ini, nanti cikgu terangkan itu senang sikit. Kalau tidak, cikgu main bagi maklumat je. Kamu ingat tak benda ini? Tingkatan 3 tajuk terakhir kamu.
Ataupun lagi jelas sikit. Y sama dengan MS tambah Ingat, teacher ingat. ingat. So itu Y sama dengan MS tambah C itu, M itulah kecerunan kan? Okay. So cikgu bagi kamu tengok ini. Nak cari mana dia. Okay. Ingat Desmos kita. Okay. Cikgu bagi ya. Y sama dengan MS tambah 3 apa-apalah sebab itu pentingnya nak M kita. Cuba tengok M positif. Apa yang kamu nampak garis ini? Apa yang kamu nampak garis ataupun cikgu nak buat kecil sepatutnya. Okay, cikgu buat kecil. Apa yang kamu nampak garis ini? Bila dia okay, ataupun cikgu tarik dulu. Ini waktu dia ada di positif. Okay. Ini waktu dia kosong. Ini waktu dia negatif. Kalau positif dia kat kanan. Dia tekak kanan pasti Y. Apa maksudnya tekak kanan? Dia ada juga dia contek tak ini? Dia ada juga tak boleh contek. Oh sorry, dia semua tak boleh contek. Dia nampak cursor cikgu? Cursor saya bergerak, dia pun bergerak. Dia ada juga bahagian waktu S negatif. Kenapa you kata di kiri aja? Kanan atas. Ya. Okay. Garis dia ialah bila semakin ke kanan dia naik atas. Ya. Okay. Dia naik atas. Garis dia naik. Dia semakin ke kanan. Kita tengok dari kiri ke kanan ya. Bila kita menjalan ke arah kanan, garis itu akan naik ke atas. Hanya bezanya dia sangat naik ke atas ataupun ini sangat naik ke atas ataupun dia macam turun sikit. Tapi dia masih, kalau kita lihat dari kiri ke kanan, dia masih dalam keadaan naik ke atas. Boleh ya? So kalau negatif, dia makin ke kanan, dia turun ke bawah. Hanya ada yang sangat curang ke bawah, ada dia kurang sikit, dia kurang sikit, tapi dia masih ke bawah. Boleh? So balik kepada graf kita. So di sini kita tahu ialah, so kalau graf kita ialah positif, dia naik ke atas. Kalau negatif, turun ke bawah. Kalau kosong, ingat lagi tadi punya graf. Kalau kosong, Berdata. Dia dia mendata. Macam kita kata positif, macam kita tengah kamu kena sentiasa bayangkan dari kiri ke kanan ya. Positif kita macam tengah naik gunung. Negatif kita tengah turun daripada gunung. Kalau kosong rata itu, tak ada gunung langsung. Apa pula? Tak tertarif. Tegak. Dia tegak. Aku suka kata kalau kita pergi gunung macam ini, terjun terus mati punya. Tegak. Tak ada cara nak turun kecuali kita pakai tali ke pakai apa. Kalau kita nak panjat, senang nak jatuh terus tu. Okay. So itulah 4 jenis graf ya. Empat jenis kecerunan. Kalau positif naik, kalau negatif turun, kalau kosong mendata, kalau tak tertarif tegak. Okey, rumus untuk kecerunan waktu di tingkatan 2 kamu belajar ada 3. Okey, Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1, kemudian negatif pindasan Y bagi pindasan S dan yang ketiga. Okey, dalam matematik tambahan kita lebih gunakan 1 dan 2. Kita jarang gunakan ketiga sebab ada sikit masalah untuk rumus ketiga ini. Okey ya, cikgu ambil tempat baru. Mana tempat baru untuk saya? Okay, kamu bayangkan ya. Okey, cikgu masuk table lah. Okey. Katakan cikgu masuk satu table, lepas tu cikgu buat satu garis.
garis lurus. Susah pula. Okay, tak apalah, cikgu cuba je lah. Tak lurus sangat, sorry. Okay, katakan cikgu buat satu garis macam ini. Okay. So kalau sekarang soalan ini bukan dalam graf. Dia dalam petak macam ini. So kita akan gunakan rumus yang awak belajar di ketiga inilah. Yang kamu sebut ketiga ni. Jarak mencancam bagi jarak mengufut. Betul tak? Okay. Soalan saya, berapakah jarak mencancam dia? Berapa? Berapa? 4. 4. Okay. 4. Berapa jarak mengufutnya? 3. 3. So ikut rumus. Okay, So kecerunan akan sama dengan 4/3. Okay. Sekarang cikgu lukis satu lagi garis. Cikgu lukis garis macam ini. Apakah jarak mencancang dia? 4. 4. Macam tadi juga. Okey, apakah jarak ufuk dia? 2. 2. So, apakah kecerunan dia? 2. Iaitu 4/2 sama dengan 2. Okey. Dalam matematik tambahan kita jarang gunakan rumus ini sebab rumus ini kalau pakai dia ada kecacatan sikit. Okey. Kamu tadi belajar kecerunan kan? Kecerunan positif maksudnya dia naik. Kecerunan negatif dia turun. Tapi sekarang kita punya garis. Garis pertama ini naik kan? Kita naik kan? Garis pertama ini kita naik. Ini kenapa dia jalan? Okey. Dia naik kan? Garis kedua kita turun. Tapi kalau kamu tengok jawapan kita, adakah kamu nampak positif negatif itu? Tak ada kan? Sepatutnya yang kedua ini cikgu kena ada negatif. Tapi kalau kamu gunakan rumus ini, awak tak nampak. Okay. So itu kecacatan yang ada dalam rumus ini sebab kamu kena pubur negatif sendiri bila kamu perasan garis itu menurun. So dalam maths tambahan kita jarang gunakan rumus ini sebab rumus ini dia ada kira kecacatan dia lah, di mana positif negatif kita kena isi sendiri kemudian. Kita buat jarak mencancang pagi jarak mengufuk. Lepas tu kita tengok, oh itu naik positif, oh itu turun negatif. Dan biasanya kita akan lupa. Kita isi saja, kita dapat jawapan, kita stop berhenti. Kita lupa tengok positif negatif. So kebanyakan masa kita lepek minat ialah gunakan rumus pertama dan kedua. Okay. So kita tengok rumus pertama dan kedua ini. Okay, satu ialah M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Satu lagi ialah M sama dengan negatif pindasan Y bagi pindasan X. Okey, soalan saya, kalau sekarang cikgu bagi satu graf. Okay. Cikgu bagi dia melalui titik negatif 1, negatif 5 dengan dia melalui titik 4, 6. Kita nak cari kecerunan. Sepatutnya rumus mana saya gunakan? Yang kedua. 1. Okey, nanti tak namakan 1, 2. Okey, ini 1, ini 2. Okey, rumus yang mana sepatutnya saya gunakan? 1. Okey, rumus 1 sebab saya ada 2 titik. So kita akan, untuk ini kita akan gunakan rumus 1. So kita buat kecerunan sama dengan, okey sekali lagi soalan saya. Yang mana 1 ialah titik pertama? Negatif. Memang boleh. Negatif 1, negatif 5. Negatif 1, negatif 5. Negatif 1, negatif 5. Mesti ke? Tak.
Tak apa, Nah, boleh mana-mana. ingat ni, untuk siapa ialah S1, Y1 tak kisah, tasbih mesti titik yang sama. Kamu tengok bila saya warnakan titik yang 1, titik 2 mesti datang daripada koordinat yang sama. Tak boleh campur adukkan. Untuk soalan ini, kalau siapa terpalik-terpalikkan, memang jawapan dia lain. Okay. So kita mula masukkan. Okay. Apakah Y2? 6. 6. Okay. Kalau orang hanya setakat macam cikgu warna macam ini pun susah nak tengok, maka tulislah. Tulis di bawah. S1, Y1. S2, Y2. Baru kamu isi nilai. Sebab benda ni walaupun benda kecil je. Kalau kita buat rumus kecerunan ni tak ada masalah. Tapi kalau kamu salah di nilai kecerunan ini, langkah-langkah semua akan hilang muka. So kesan dia besar walaupun benda ini sikit aja. Sebab dia asas kita. Okey, Y2 tolak Y1 Negatif 5. Negatif 5. 5. tulis 5 ke cikgu kena tulis negatif 5? Negatif 5. Negatif 5. Jadi kamu kena tulis negatif 5. Sebab tolak ini 50 yang million. pertama punya ini datang daripada rumus. Okay? Yang kedua punya baru datang daripada titik itu sendiri. So ada di antara kamu, cikgu pakai sarung mana? Tak apalah. Okay. Okay, ini ya. Ini daripada ini. Okay. So kamu boleh tulis juga 6 tambah 5 kalau kamu nak. Tapi cikgu akan lebih galakkan kamu tulis 6 tolak negatif 5. Supaya kamu sentiasa ingat rumus dia ialah tolak bukan tambah. Kalau tidak lama-lama tak ingatlah rumus itu tolak ke tambah. Sebab kalau kamu tengok rumus yang kita belajar ini, okay, ini tolak. Kalau pergi titik tengah, tambah. Kalau pergi jarak, tolak. So dia kejap tolak, kejap tambah, kejap tolak. Kita memang pening. Okay? So cikgu akan galakkan kamu, contohnya tadi titik tengah. Y1 tambah Y2. Cikgu tidak galakkan kamu tulis 10 tolak 2. Kalau kamu tulis, cikgu teman tak tolak maka. Tapi cikgu lebih galakkan kamu tulis 10 tambah negatif 2 supaya lain kali awak memang ingat titik tengah punya ialah tambah. Kecerunan punya ialah tolak. Supaya dia tak keliru dalam otak kamu. Okey, sambung X2. Apa X2 dia? 4. 4. Warna kenapa ini? Tak apalah. Tolak berapa? Negatif 1. Negatif 1. Boleh So sekali lagi, negatif tolak yang pertama itu ialah datang daripada rumus. Yang kedua itu datang daripada koordinat. Okey, sekali lagi semua orang tekan, cikgu nak jawapan. Dan untuk kecerunan, kebanyakan masa kita jarang bagi jawapan dalam perpuluhan. Kita biasanya bagi dalam pecahan tak wajar. Kalau kita putuslah, cikgu tak tahu. 11. 2.2. Sebenarnya kalau nak tulis 2.2, cikgu tak kata salah. Hanya orang jarang tulis dalam perpuluhan. 11/5. Tak wajar. 11/5. 11/5. 11/5. 5. Ada orang dapat 10. Jadi saya rasa ada dengar orang cakap tu. Okey. Betul ke ada orang dapat 10? Tak tahu ada ke tak ada, dia diam terus. Okey, kalau siapa yang tak dapat 11/5, tolong double check tadi ada tak awak bubuh kurungan di atas dan di bawah untuk memberitahu kalkulator kamu punya per adalah satu per yang panjang. Okey, dia rasa orang yang tak dapat jawapan 11/5 tu itu masalahnya lah. Dapat 2.2 betul hanya orang jarang tulis kecerunan dalam bentuk perpuluhan. Okey, tajuk berkaitan dengan kecerunan dalam matematik tambahan, dia biasanya bukan langkah pertama, bukan langkah terakhir kita. Dia hanya mungkin dalam langkah pertama ke kedua kita.
So waktu itu lebih galakkan kamu kalau dia dalam nombor bulat tak apalah. Kalau dia dalam jenis yang tak putus punya, cuba tulis dalam pecahan tak wajar. Tapi macam cikgu cakap, kalau kamu tulis ini kepada saya, kamu tulis ini kepada saya, cikgu pun bagi awak betul. Tapi memang kurang selesa cikgu tengok dia. Tapi cikgu tak boleh kata awak salah. Cikgu tak galakkan pakai ini. Nak pakai cikgu tak kata awak salah. Boleh Okey. Ini contoh pertama kalau cikgu bagi titik macam ini. Okey, sekarang katakan cikgu move titik ini. Okey, cikgu move titik ini. Cikgu bagi ini ialah 7. Okay, soalan saya, apakah keturunan kamu? Nak pakai rumus 1 ke? Nak pakai rumus 2? 2. Rumus 2. Pindasan Y kamu? 7. 7. Pindasan X kamu? Negatif 1. Negatif 1. Apa maksud pindasan X? Garis yang memintas. Pasi X. Tengok balik garis graf yang cikgu bagi. Adakah tempat titik negatif 1, negatif 5 itu ialah tempat garis potong pasi X? Tak. Tak, pakai yang sama. Kamu pilih negatif 1 itu sebagai pindasan X kamu. Faham? Pindasan X kamu sepatutnya di sini. Ada maklumat tentang dia tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Boleh? So sebenarnya kita tidak boleh gunakan nombor 2 ini. Itu sebabnya tadi bila kamu sebut rumus untuk keturunan ini, awak baca M sama dengan negatif Y bagi S, cikgu tegur awak kan? Sebab sangat penting. Kamu kena pastikan yang awak ambil YS itu bukan sebarang YS. Dia mesti pindasan Y, pindasan S. So lain kali bila kamu hafal rumus ini, kamu cuba ubah cara sebut, kamu kata negatif pindasan Y bagi pindasan S. Supaya kamu elok kepada dia. Itu bukan apa-apa koordinat SY boleh gunakan punya. Dia mesti pindasan Y, pindasan X kita. Okay, so rumus 2 nak pakai ada masalah, pindasan X tak ada. Kalau saya nak pakai rumus 1, boleh ke? Boleh. Boleh. Titik pertama, kalau ikut tadi kita buat titik pertama negatif 1, negatif 5. Titik kedua kita? 07. Okay. So kita boleh di mana kita angkat inilah titik kedua kita, sebab walaupun cikgu hanya bagi kamu 7, tapi sebenarnya kamu tahu inilah koordinat 07. So kamu sendiri ubahkan dia kepada bentuk koordinat, maka kamu ubah dia kepada bentuk koordinat, maka kamu sudah bolehlah gunakan rumus pertama. Okey, kita pakai M sama dengan Y2. Okey, tuliskan untuk siapa yang susah nak baca. Ini S2 Y2. Okey, Y2. Okey, cikgu padam sikit tulisan saya. Alamat. Tulisan 07. Ya. Okey. Y2 kita 7. 7. Y1 Negatif 5. Negatif 5. negatif 5. Lepas tu X2 0. 0. X1 Negatif 1. okey, sekali lagi cuba tekan. Ingat dia, jangan ulang kesalahan tadi. Kalau siapa yang tadi sudah buat salah, jangan lupa letak kurungan ya. Jawapan 12. 12. Kalau nombor bulat tak ada masalah lah. Okey, bagi saja 12. Okey ya. Okey. Saya ubah sikit soalan saya.
Alamak. Letakkan inilah garis. Ini negatif 3. Okey. So untuk kali ini, rumus mana yang sesuai? Dua. Okey, rumus yang kedua. So kita akan buat M sama dengan negatif per atas 7. ringkasan Y 7. Ringkasan X. Negatif 3. Okey, ringkaskan. Bagi saya pecahan tak wajar. Jangan bagi saya nombor popular, dia tak putus saya tahu. 3. 73. Yang ini memang cikgu sangat-sangat tak, bukan sangat-sangat tak kalah, tak boleh sebenarnya. Tak boleh bagi saya dalam nombor perpuluhan sebab awak akan pundahkan jawapan awak. Sebab dia tak putuskan. Tadi okey lagi, walaupun cikgu tak selesa tengok dia, tapi cikgu tak boleh kata awak salah. Tapi kalau ini siapa bagi saya nombor popular yang pundahkan, awak takkan dapat markah dalam exam sebab awak telah pundahkan, bila awak pundahkan nanti jawab bezalah jawapan kita. Okey, boleh? So, rumus untuk kecerunan, semasa form 2 kamu belajar 3. Tapi untuk MAX, untuk max tambahan, kita lebih gunakan 2 rumus inilah. Okay? Hanya sekali sekala kita akan gunakan rumus 3 bila dia soalan tricky sikit. Tapi berhati-hati gunakan rumus yang ketiga tu, jarak mencancan bagi jarak mengufuk, awak sendiri kena tentukan tanda dia. Kalau gunakan rumus ini, kamu tak payah risau. Kalau benda itu negatif, memang dia akan keluar negatif. Kalau positif, memang dia bagi kita positif. Kita tak risau tentang dia. Dan untuk 2 rumus ini, bukan kamu kata, cikgu saya suka rumus pertama, saya tak hafal rumus 2. Sebab dua-dua ini kena hafal sendiri ya. Kamu tak ada pilihan. Ada soalan mesti gunakan rumus 1, ada soalan mesti gunakan rumus 2. Kamu sebenarnya tak ada pilihan, saya nak hafal satu lagi saya tak nak belajar. Boleh Itu yang awak belajar dalam tingkatan 2. Tak sempat masuk lagi tingkatan 3 punya. Tingkatan 3. Okey, tak apa. Kita masuk satu yang tak berapa digunakan punya dulu. Yang tajuk 9 kita bincang besok pula. Okey, locus. Apa yang kamu ingat tentang locus? Tingkatan 3. Apa kamu ingat? Halo. Apa yang kamu ingat? Lokus 1 titik, lokus 2 titik kan dia? Yang kamu lebih kepada nak lukis kan? Kamu akan lukis. Soalan mungkin akan kata, jaraknya dari titik, katakan titik A sentiasa 2 cm. So ini titik A. Sentiasa 2 cm. So apa awak buat? Gariskan satu garis yang 2 cm. Kalau cikgu kata jarak daripada titik A sentiasa 2 cm, bentuk dia satu garis. Bulat. Satu bulatan. Kamu akan lukis satu bulatan, jarak ini 2 cm. Benda-benda ni aku kena recall balik Siapa sudah lupa cerita-cerita ini, jangan pulangkan kepada guru matematik form 3. Ambil balik daripada dia. Kita perlu belajar lagi. Kalau dia kata, ini yang pertama. Okey. Kalau dia kata jarak dari titik A dan jaraknya. Jarak lokus itu dari titik A dan titik B sentiasa sama. Ada tempat pula. Okey, tempat sikit-sikit inilah Okey. Macam mana? Sentiasa sama. Okey, katakan inilah titik A kamu, inilah titik B kamu. Saya dah lukis bentuk macam mana dulu? Bulat macam tadi ke? Semua sudah pulangkan kepada guru form 3 lah. Macam mana kamu lukis? Garis.
bentuk dia ialah satu garis, ya. Macam mana lukis garis itu? Sambung AB ke? Adakah itu garis dia? Dia sambungkan garis A kepada B? Bukan. Bukan. Macam mana garis tu? Garis kan satu garis kat A, satu garis kat B yang sama panjang. Kejap. Kenapa dia tak nak bagi saya padam? Okey. Okey. Kamu kata, ini teruk sangat, dia tak nak padam sudah. Kenapa tak nak padam? Okey, kamu kata buat satu garis dekat A. Macam ni, satu dekat A, satu dekat B. Macam ni. Lepas tu, itulah jawapan dia. Bukan Bukan. Apa dia? Apa dia? Soalannya apa tadi? Jaraknya. Jaraknya dari A dan B sentiasa sama. Jarak lokus. Jaraknya dari A dan B, tulisan saya teruk. Kamu fikir, cikgu tulis elok-elok sikit. Jaraknya dari, coba fikir ya. Cikgu tengah tunggu kamu. Titik A dan titik B sentiasa sama. Membahagia je. Dia. Apa dia? Yang macam dia garis tengah tu. Macam garis Dia tengah-tengah. Kamu pakai alat kan buat benda Pakai benda macam ini, macam ini, macam ini, macam ini. Lepas tu kamu buat garis ini. Inilah garis dia. Betul? Betul. Di mana kalau kamu cek garis ini, garis ini, kalau awak buat satu garis antara dia ialah dia ialah 90 tajam dan jarak ini sama dengan jarak ini. Tapi ke situ ialah warna biru itulah. Ada banyak lagi kamu belajar. Tapi untuk tajuk ini kita lebih banyak gunakan ialah dua ini. Kita lebih gunakan dua inilah. Kita yang lain yang kamu belajar dalam form 3 tak berapa digunakan. Hanya beza di sini, waktu di tingkatan 3, kerja kamu ialah kamu lukis. Tingkatan 3 minta kamu lukis. Dia minta kamu lukis. Tapi nanti dalam tajuk geometri koordinat ini, kita bukan lukis. Tapi kita akan cuba tulis apakah persamaan dia. Tapi kita kata, apa nama garis ni? Nama saintifik dia. Macam tumbuhan ada nama saintifik kan? Garis pun ada nama saintifik dia. Kita panggil dia apakah persamaan garis. Di mana awak pun ada belajar dalam tingkatan 3. Tajuk 9, di mana cikgu besok baru terangkan. Bukan terangkan, baru cikgu buat ulang kaji dengan kamu. Okay, so untuk hari ini dalam 1 jam, cikgu tak ajar pun satu benda baru, semua benda lama. Okay, di mana cikgu ulang kaji apa ni jarak antara dua titik, apa itu titik tengah, okay, apa itu maksudnya kecerunan positif, negatif, kosong, tak tertarif. Kemudian 2 rumus kecerunan yang lebih biasa digunakan. Okey, lepas itu bentuk-bentuk lokus khasnya 2 ini Jarak dari satu titik sentiasa berapa unit, jarak daripada 2 titik sentiasa sama. Okey, besok kita akan sambung lagi ulang kaji untuk tajuk 9 garis lurus. Okey ya. So, latihan untuk hari ini. Okey. Tak banyak kita boleh buat sebab kita ulang kaji tak habis. So kamu buat ini saja. Cari kecerunan kalau cikgu bagi 2 titik. Dan ini. Boleh? Cikgu highlight. Kamu sudah print out kan? Alamak. Kamu sudah print out kan? Kalau tak print out kamu catat latihan 7.0. Tak pukul dia 7. Tak boleh sebab ulang kaji. 7.0. Soalan 1A, 1D. Apa lagi boleh ya? Itu saja. Alah, sikit aja.
Okey. Soalan 7. Itu sajalah. Okey. Sebab jarak punya sangat jauh ke bawah tak. Nanti cikgu tengok ada. Oh, ada. Okey, soalan 7. Ya. Lepas tu soalan 9. Okay, so itu latihan untuk hari ini Kita kecilkan. Okay. Iaitu soalan, kamu jangan tengok muka surat saya sebab tadi cikgu enter dia sudah lari. Dalam nota kamu sepatutnya hanya muka surat 3. Ini ialah muka surat. Ini ialah muka surat 3. Ini ialah muka surat 4 Kamu buat soalan 1 AD, soalan 7 dan soalan 9. Okay, Teacher. Teacher bagi dalam PDF ke? Ya. Boleh teacher bagi sekali tak? Saya tak dapat. Yang teacher bagi tu nota dan lesan pengatur caraan 5. Cikgu salah hantar. Alamak, cikgu hantar form 5 bagi kamu. Okey, cikgu hantar semula. Salah hantar. Okey, cikgu hantar semula. Sorry. Cikgu salah hantar. Itu tajuk 3 dan 5. Okey. Saya hantar semula. Minta maaf. Okey. Cikgu hantar semula nanti ya. So kamu catat dulu muka surat 3, 4, soalan 1A D, soalan 7 dan soalan 9. Okey? Boleh ya? Okey, cikgu stop record dulu. Okey, ada apa nak tanya? Okey, yes.